Segala puji bagi Allah, dibuka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya salawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permesyuaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan, meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan, taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan, pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran, pada segala perkara yang dibentangkan, dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin ya Tuhan seluruh alam sekalian. Alhamdulillah, usul di bawah peraturan mesyuarat 62. Sila, Menteri Keuangan. Terima kasih, Ketua. Bahawa menurut peraturan mesyuarat 62, saya mohon untuk menarik balik rang undang-undang Rumah Perjudian Terbuka Pindaan 2013, rang undang-undang Loteri Pindaan 2013 dan rang undang-undang Pertaruhan Pool Pindaan 2013 seperti yang tertera di nombor 5, 6 dan 7 dalam aturan urusan mesyuarat pada hari ini. Baiklah. Begitu juga peraturan mesyuarat 62. Tolong Menteri. Tan Sri Yang di-Pertua, bahawa menurut peraturan mesyuarat 62, saya mohon untuk menarik balik kertas DR 15 Palang 2013, rang undang-undang lambang dan nama mencegah penggunaan tak wajar pindaan 2013 seperti yang tertera di nombor 8 dalam aturan urusan mesyuarat pada hari ini. Baik. Sila. Okey, sorry. Seperti yang tertera di nomor 9. Seperti yang tertera di nombor 9 dalam aturan urusan mesyuarat pada hari ini. Baik. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Di-Pertua, bahawa menurut peraturan mesyuarat 62, saya mohon untuk menarik balik DR 10/2013, rang undang-undang Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan 2013 dan DR 12/2013, rang undang-undang Keterangan Pindaan 2013 seperti yang tertera di nombor 10 dan 11 dalam aturan urusan mesyuarat pada hari ini. Terima kasih. Tuan Di-Pertua, bahawa menurut peraturan mesyuarat 62 DR 23/2013, rang undang-undang Saraan Hakim Pindaan 2013 dan DR 13/2013, rang undang-undang Bahan-bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya Pindaan 2013 yang dijadualkan sebagai nombor 4 dan 5 dalam aturan urusan mesyuarat hari ini ditangguhkan bacaan kali yang kedua dan ketiga dan dibawa ke mesyuarat akan datang. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Alhamdulillah, hormat, soalan pertama tidak dapat dijawab secara lisan. Saya dipahamkan yang berhormat yang berkenan tidak dapat hadir pada mesyuarat pada pagi ini atas sebab
banjir di kawasan yang berhormat yang berkenaan. Soalan nombor 2 yang berhormat Tuan Si Leong Peng, Teluk Intan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Terima kasih Yang Berhormat Teluk Intan. Tan Sri Yang Di-Pertua, Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM sentiasa memastikan keperluan guru bagi semua mata pelajaran termasuklah mata pelajaran guru bahasa Inggeris sentiasa mencukupi. Anggaran keperluan guru mengikut option bagi sesuatu mata pelajaran dibuat berdasarkan peruntukan waktu yang diputuskan dalam jawatan kuasa kurikulum pusat, sama ada yang melibatkan mata pelajaran sedia ada atau mata pelajaran baru. Untuk makluman ahli yang berhormat, antara faktor lain yang diambil kira dalam usaha mempekalkan guru mengikut option ialah norma perjawatan guru, kelulusan perjawatan pada tahun semasa, jumlah guru mengikut option yang berada dalam sistem dan perubahan dasar serta program pendidikan. Antara langkah-langkah yang dilakukan oleh KPM untuk mengatasi ketidaksepadanan guru tersebut adalah penempatan semula guru dilaksanakan bagi mengisi keperluan sekiranya terdapat kekurangan guru option berkaitan termasuklah untuk option bahasa Inggeris. Melaksanakan pelbagai program latihan perguruan seperti ijazah sarjana muda, perguruan di institusi pendidikan guru dan ijazah sarjana muda pendidikan di institusi pengajian tinggi awam. Yang ketiga, menjalankan latihan guru berdasarkan option major, minor dan elektif, dan pada masa ini option major dan minor dilaksana untuk guru sekolah menengah. Manakala bagi guru sekolah rendah, latihan diberikan berfokuskan option major dan 2 elektif. Yang keempat, memperkenalkan program intervensi tanpa option atau PITO untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan adanya langkah-langkah ini, Kementerian Pendidikan Malaysia menjangkakan keperluan guru mengikut option di sekolah KPM dapat dipenuhi. Dan yang kelima, melaksanakan kursus peningkatan proficiency guru bukan option bahasa Inggeris untuk meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris dalam kalangan guru bukan option bahasa Inggeris. Sebagai kesimpulan, situasi kekurangan guru mengikut option di sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia adalah tidak serius jika diambil kira option major, minor dan elektif yang telah diberikan kepada guru. Sekian, terima kasih. Teluk Intan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya telah difahami Kementerian Pendidikan telah menanti 3 jurulurin luar iaitu British Council, Brighton Education Group dan SMRHR Group dalam program 3 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan kapasiti guru bahasa Inggeris di negara kita. Ketiga-ketiga firma penunding telah dianggurakan kontrak mulai tahun 2011 hingga 2013 dengan kos keseluruhannya berjumlah lebih kurang ringgit Malaysia 89.5 juta setahun. Sebagai sebahagian daripada perjanjian itu, firma tersebut akan menyediakan 360 orang mentor penutur jati bahasa Inggeris sepanjang tempoh 3 tahun. Soalan saya adalah, mengapa mentor penutur jati bahasa Inggeris ini bukan dipilih dari guru tempatan mahir dalam bahasa Inggeris? Adakah kerana perkuasaan bahasa Inggeris guru tempatan ini masih gagal mencapai standard mengikut kehendakan Kementerian Pendidikan? Dan oleh kerana jumlah wang awam yang dibelanjakan untuk program peningkatan Inggeris di negara kita ini amat besar dan banyak sehingga
Sehingga kini, apakah hasil terbaik yang telah dicapai daripada program ini? Dan apakah ada peningkatan bahasa Inggeris di kalangan guru sekolah sejak program mentor bermula pada tahun 2011? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Teluk Intan yang berkaitan dengan satu soalan tentang pelantikan penatur jati dari 3 buah syarikat. Dan sebenarnya program ini adalah dihaskan untuk guru-guru yang beroption bahasa Inggeris, dan di sini soalan tanya tentang guru-guru yang bukan option bahasa Inggeris. Dan saya nak sampaikan kepada Yang Berhormat bahawa untuk guru yang bukan beroption bahasa Inggeris, kita memang ada program untuk mempertingkatkan penguasaan proficiency bahasa Inggeris untuk guru-guru yang bukan option, seperti ICELT yang dikendalikan oleh LTEC, iaitu Intensive Course for English Language Teaching, dan RELNOT yang berkaitan dengan mempertingkatkan proficiency guru bukan beroption bahasa Inggeris adalah Reinforcing English Language from Non-Option Teachers dengan izin. Dan selain daripada itu, kita juga mengendalikan kursus pendek kelolahan Institut KPKI. Sekian, terima kasih. Kita bertangan. Terima kasih Tan Sri. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kenyataan daripada Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP Lim Yok Peng berkata, iaitu kegagalan seorang guru mencapai tahap penguasaan dalam bahasa Inggeris dan menjadi guru dalam pengajaran di sekolah-sekolah merupakan satu kegagalan. Justru itu, apakah langkah-langkah yang diambil oleh kementerian untuk memberi latihan intensif kepada guru-guru, khususnya mengajar bahasa Inggeris ini, supaya mereka dapat menguasai bahasa itu, dan bolehlah mereka memberi pembelajaran Inggeris itu kepada pelajar-pelajar di sekolah-sekolah. Sebab kalau seorang guru yang tidak mahir mengajar pelajar-pelajar, akhirnya pelajar itu menjadi pelajar yang tidak mahir juga dalam penguasaan bahasa itu. Dan sedarkah Yang Berhormat bahawa di Sabah khususnya, bahawa kekurangan guru bahasa Inggeris ini, khususnya di luar bandar, memang begitu ketara. Justru itu jurang perbedaan antara sekolah bandar dan luar bandar memang jauh melebar. Dan apakah langkah-langkah yang diambil ke arah untuk memantapkan lagi bidang pendidikan di antara wilayah, supaya di kawasan bandar dan luar bandar juga seimbang untuk menuju wawasan pendidikan nasional yang dilancarkan baru-baru ini. Dan saya mau tahu bila perkara ini boleh diselesaikan dalam mengatasi kekurangan guru-guru bahasa Inggeris khususnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kena Pertangan atas soalan yang berkaitan dengan apakah tindakan Kementerian Pendidikan Malaysia sudah ambil untuk mempertingkatkan prestasi guru bahasa Inggeris. Dan saya sudah jawab tadi bahawa untuk guru yang bukan beroption bahasa Inggeris, memang kita ada beberapa program, tak perlu saya sebut lagi kerana saya sudah bagi tahu tadi. Dan untuk guru-guru yang beroption bahasa Inggeris, kita juga ada program untuk upskilling dengan izinnya guru bahasa Inggeris, dan program adalah seperti ProELT, program penatur jati, dan ELT yang dikendalikan oleh ELTC atau LTEC. Dan yang berkaitan dengan kekurangan guru bahasa Inggeris, memang Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa ambil usaha untuk memastikan bahawa kekurangan guru tidak menjadi satu isu, tetapi ini memang menjadi satu cabaran. Tetapi apa yang sangat penting di sini adalah di mana guru redeploy untuk mengajar bahasa Inggeris mengikut, kalau mereka bukan beroption bahasa Inggeris tetapi minor dia adalah option bahasa Inggeris, makanya guru-guru yang ada minor dalam bahasa Inggeris juga diberi tanggungjawab untuk mengajar bahasa Inggeris di sekolah. Sekian, terima kasih.
Yang berhormat Datuk Ahmad Zazlan bin Yaakob Macang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Tan Sri Pengerusi, pertamanya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada rombongan daripada Macang. Terima kasih. Jangan menimba pakai raga. Soalan saya nombor 3. Yang menimba pakai raga ni pukul senah ya. Tan Sri Yang Dipertua, ini merupakan satu inisiatif yang baru yang kita perkenalkan, iaitu Kampung Abad ke-21. Sehingga kini sebanyak 29 buah kampung dari seluruh negara telah dipilih bagi mengikuti program Desa Lestari yang merupakan kampung perintis bagi pelaksanaan program ini dengan peruntukan sejumlah 130 juta ringgit. Selain daripada menjadikan kawasan luar bandar maju, menarik dan menguntungkan untuk didiami termasuk bagi golongan muda, ia juga merupakan salah satu usaha kerajaan bagi mengatasi reverse migration dengan izin atau mengekang penghijraan penduduk luar bandar ke bandar khususnya generasi muda. Setiap kampung desa lestari disyaratkan menubuhkan koperasi bagi pelaksanaan projek dan dianggarkan kira-kira 30% daripada jumlah keahlian koperasi terdiri daripada golongan belia yang akan mendapat manfaat secara langsung daripada pelaksanaan program ini di dalam sektor-sektor penting seperti pertanian, pembuatan, penghilangan dan juga pelancongan desa. Program ini juga bertujuan membuka peluang pekerjaan serta meningkatkan pendapatan kepada penduduk kampung dengan keutamaan diberikan kepada golongan belia sebagai pelaksana projek. Pelaksanaan projek Desa Lestari tidak hanya fokus kepada bidang pertanian, sebaliknya berbagai bidang mengikuti potensi kampung yang dimajukan. Di antara inisiatif ataupun projek ekonomi baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah di bawah program Desa Lestari adalah pembangunan industri penternakan lebah keluluk. Berdasarkan kepada kriteria pelaksanaan strategi lautan biru kebangsaan iaitu low cost, high impact dan quick gain, dengan izin maka pihak kementerian telah memilih industri madu kelulut sebagai produk ikon kepada Desa Lestari. Selain mudah diternak, projek ternakan lebah keluluk ini menjanjikan pulangan yang lumayan selain merupakan produk kesihatan yang mendapat permintaan yang tinggi dari dalam dan luar negara. Terkini setelah projek perintis madu kelulut dijalankan sejak bulan Ogos 2013, rekod yang diperolehi adalah koperasi menjana pendapatan secara purata memperolehi sehingga RM2,000 sebulan. Sehingga 30 Oktober 2013, sebanyak 11 buah kampung Desa Lestari telah terlibat dengan industri ini dan dijangka lebih banyak lagi kampung-kampung lain akan terlibat disebabkan sambutan yang luar biasa ke atas produk madu kelulut ini. Adalah diharapkan dengan usaha terbaru pihak kementerian ini akan dapat menarik minat semua golongan terutamanya golongan belia untuk membangunkan sektor pertanian di peringkat luar bandar. Terima kasih. Macang. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Menteri kerana hadir sendiri untuk menjawab soalan daripada Macang. Kita sedar di dalam kita menuju negara maju 2020, maka usaha-usaha yang telah dilaksanakan dan dirancang oleh kerajaan khususnya Kementerian Luar Bandar sudah tentulah memainkan peranan yang penting di dalam kita merapatkan pelbagai jenis jurang antara kawasan bandar dan luar bandar. Terutamanya daripada segi jurang pendapatan rakyat, iaitu jurang ekonomi dan juga jurang pembangunan. Maka dengan wujudnya program Desa Abad ke-21 21st Century Village ini, dengan izin saya merasakan bahawasanya menjelang 2020 nanti banyak kampung-kampung yang akan dapat dimajukan. Seterusnya memberi ruangan kepada golongan-golongan generasi baru, generasi belia, agar seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri, penghijrahan
daripada luar bandar ke kawasan bandar akan dapat dikurangkan. Terutamanya kalau dilihat daripada sudut negeri Kelantan. Terlalu ramai belia-belia berhijrah kerana kegagalan kerajaan negeri di dalam menyediakan peluang-peluang pekerjaan. Maka seharusnya lah tanggungjawab ini diambil oleh kerajaan pusat yang sentiasa prihatin untuk melibatkan lebih banyak kampung-kampung yang akan dimajukan di bawah program kementerian. Soalan tambahan saya, Tan Sri Yang di-Pertua, apakah Kementerian Luar Bandar akan bekerjasama di dalam usaha untuk mempertingkatkan keberkesanan program ini, yang mana saya melihat kementerian lain seperti Kementerian Asas Tani, Kementerian Belia, Kementerian Pelancongan amat diperlukan di dalam usaha untuk membangunkan kawasan-kawasan ini, iaitu bolehlah kita panggil sebagai suatu kerjasama strategik antara Kementerian Luar Bandar dan juga kementerian lain. Adakah cadangan ini akan dimasukkan di dalam perancangan kementerian? Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ahli Parlimen Machang membangkitkan tentang isu sama ada kita akan laksanakan beberapa inisiatif di bawah kementerian ini bekerjasama dengan pihak-pihak kementerian lain. Sebenarnya memang kita lakukan berbagai inisiatif bersekali dengan kementerian-kementerian, bukan hanya Kementerian Pertanian, iaitu dalam konteks contohnya kita perkenalkan rural transformation RTC, Rural Transformation Center yang ada contohnya di Wakap Cik Ye di Kelantan di situ. Walaupun dia kawasan pembangkang, tapi kita tidak memikirkan bahawa ianya merupakan kawasan pembangkang, tapi rakyat yang memerlukan bantuan, rakyat yang memerlukan peluang pekerjaan dan perniagaan. Dengan itu kita bekerjasama dengan Kementerian Pertanian di mana tempat bangunan yang tak diguna pakai begitu jumlahnya besar, beratus juta ringgit, dan kita manfaatkan. Dan hari ini purata jualan yang dapat diperolehi daripada RTC Wakap Cik Ye di Kelantan dah pun mencecah sehingga 300 juta turnover dia. Dan ini satu merupakan usaha yang cukup baik yang dilakukan oleh pihak kerajaan yang kita katakan the Blue Ocean Strategy. Di samping itu kita juga bekerjasama dengan pihak agensi-agensi seperti Kementerian Pertahanan dalam kita membuat jalan di Sarawak, di mana ada beberapa kapasiti dengan izin keupayaan Kementerian Pertahanan, tenaganya, peralatannya yang tak diguna pakai, maka kita gunakan untuk memanfaatkan supaya low cost. Kita boleh kurangkan kos dengan kita nak tender projek, dengan kita nak bagi dengan kontraktor, kita bagi dengan agensi kerajaan seumpama ini yang boleh mengurangkan. Seumpama pada tahun lalu bila mana kita sepatutnya menjalankan projek yang anggaran dia dalam lingkungan 200 juta lebih, dan kita dapat mengurangkan perbelanjaan sehingga mencecah 90 juta ringgit untuk nak bina jalan. Tapi kapasiti ini terbatas. Kita tidak boleh lakukan di semua tempat dalam setika masa yang tertentu, kerana agensi-agensi seperti ini ialah ada peranan utama mereka, core business mereka dengan izin, iaitu untuk menjaga keselamatan. Tapi bila mana kita dapati bahawa mereka ada keupayaan untuk membantu kita, membantu rakyat, maka kita gunakan konsep Blue Ocean Strategy. Terima kasih. Bung Tebal. Terima kasih Tan Sri Yang Ditua. Saya mengucapkan tahniah kepada kementerian kerana mewujudkan program ini, bukan program yang baik, dan kita dapati yang berbagai-bagai program telah pun dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan kedudukan ataupun status sosioekonomi penduduk luar bandar. Soalan saya kepada Menteri ialah berkenaan dengan impak ataupun kekesanan program ini. Boleh Menteri sebutkan beberapa contoh di utara negara, utara Semenanjung, mungkin di Kedah ke, di Perlis atau Pulau Pinang ke, yang dapat kita boleh pergi melawat dan melihat kejayaan program-program ini di samping Wakaf Cik Ye yang Menteri sebutkan tadi. Itu yang pertama Tan Sri yang betul. Dan yang keduanya berkaitan dengan itu juga, mungkin Menteri boleh dapat pertimbangkan di kawasan-kawasan luar bandar ini industri teknologi hijau, umpamanya khusus dalam kitar semula. Ini merupakan satu industri yang agak potensi dimajukan. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Bung Tebal yang telah pertama mengucapkan terima kasih atas inisiatif kerajaan. Yang keduanya, untuk makluman Dewan Yang Mulia seperti yang saya sebutkan, sehingga 30 Oktober 2013, daripada 22 kampung yang telah memohon melaksana projek yang saya sebutkan Madu Kelulut ini, 11 dah kita laksanakan, dan kampung Mengkuang Titi Pulau Pinang. Saya ingat Yang Berhormat Bung Tebal, tak jadi masalah bagi kita untuk membawa bagaimana impaknya, di mana seperti yang saya sebutkan, ia membolehkan masyarakat di kampung itu, pendapatan mereka dapat kita tingkatkan. Tapi ini berteraskan koperasi, bukan individu. Ya, kena kita nak libatkan seramai mungkin masyarakat kampung luar bandar yang ada terlibat, dan khususnya daripada itu 30% belia-belia kita libatkan. Dan insyaAllah tak keberatan, kita boleh, saya akan maklumkan kepada agensi kementerian yang menguruskan untuk membawa supaya impak dari segi peluang pekerjaan, dari segi pendapatan yang dahulu langsung pendapatan mereka mungkin dalam lingkungan 300 bulan dah berupaya kita tingkatkan. Dulu tak ada peluang pekerjaan, hari ini dah terbabit dalam Madu Kelulut ini, dan bukan hanya seperti yang saya sebutkan permintaannya dalam negara, di peringkat luar negara. Pihak kementerian juga bukan hanya bergantung kepada inisiatif 21st Century Village yang kita lakukan. Malahan kita perkenalkan setahun yang lalu, iaitu Rural Business Challenges. Iaitu kita galakkan pertandingan di kalangan belia-belia dari luar bandar. Ya, dan ini fokusnya kepada individu. Dan pada tahun lalu kita anugerahkan 10 orang dan kita bagi grant 2 juta ringgit untuk membolehkan mereka membesarkan perniagaan yang sudah ada di Kedah. Contohnya, dia ada buat untuk coklat, ya, di mana kita dapat tingkatkan, dan di Perak dia menternak itik yang dahulu hanya dalam lingkungan 5,000. Lah ni orang utara Jakarta dah pun 40,000 dia ternak itik yang ada, dan ini merupakan satu inisiatif pihak kerajaan yang saya yakin, ya, walaupun dia sedikit sebanyak mengambil masa, akan memberi manfaat kepada masyarakat penduduk kampung yang ada. Dan saya tak keberatan sangat Yang Berhormat Bung Tebal, cadangan yang baik dari segi untuk kita guna pakai teknologi hijau, dan itu salah satu daripada dasar yang telah kita putuskan di peringkat kerajaan untuk supaya kita perluaskan penggunaan dia, kena manfaat dia kepada negara kita, kena kita menuju ke arah environmental conscious kita, supaya memastikan bukan hanya dari segi kosnya, bahkan juga dari segi environment kita perlu lakukan, ya, dalam masa-masa yang mendatang. Terima kasih banyak. Yang Berhormat Datuk Kamarudin bin Jaafar Tumpat. Assalamualaikum Tan Sri Yang Dipertua. Dengan izin Tan Sri, saya ingin mengalu-alukan ahli-ahli yang berhormat dan semua tetamu-tetamu kita yang hadir dalam Perhimpunan Dewan Rakyat hari ini, iaitu perhimpunan yang paling penting di Kuala Lumpur hari ini. Tan Sri Yang Dipertua, soalan saya soalan nombor 4. Terima kasih Tuan Ketua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tumpat, bekas ahli UMNO yang mengalu-alukan kedatangan ahli UMNO yang datang pada hari ini. Terima kasih banyak. Tuan Ketua, sebagaimana Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, Pertubuhan Kerjasama Islam atau dengan izin Organisation of Islamic Cooperation adalah pertubuhan antarabangsa yang dianggotai oleh 57 negara di seluruh dunia yang mempunyai kepelbagaian latar belakang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh yang demikian, di dalam mengemukakan cadangan-cadangan untuk memperkasakan rakyat dan negara-negara anggota OIC tersebut, ianya perlulah bersifat universal dan boleh diterima pakai oleh semua anggota OIC. Dari segi politik, kita semua sedia maklum, ketika ini banyak negara-negara Islam yang menghadapi konflik-konflik dalaman yang membimbangkan semua umat Islam. Contohnya seperti konflik di Syria dan Mesir yang berterusan. Dalam hal ini, Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang prihatin terhadap nasib umat Islam telah mencadangkan kepada OIC untuk mengambil pendekatan kesederhanaan, wasatiyah atau moderation sebagai alat atau tools dengan izin untuk mengatasi konflik-konflik ini.
Bersangkutan dengan ini, baru-baru ini semasa ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan semasa pertemuan beliau dengan Setiausaha Agong OIC yang baru, beliau turut mencadangkan agar pendekatan moderation dengan izin digunakan sebagai medium untuk mencari jalan penyelesaian kepada konflik-konflik yang melanda negara-negara Islam masa kini. Saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tersebut telah disambut baik dan mendapat sokongan daripada ketua-ketua negara yang lain. Dari segi pembangunan ekonomi pula, bagi memperkasakan rakyat dan negara-negara OIC, Malaysia telah membawa beberapa inisiatif-inisiatif ke dalam OIC, terutamanya ketika kita menjadi pengerusi OIC pada tahun 2003 dan berterusan sehingga ke masa kini. Bagi tujuan ini, Malaysia telah memperkenalkan dan menerajui beberapa inisiatif-inisiatif di bawah kerangka program tindakan 10 tahun OIC atau OIC 10-Year Program of Action yang bertujuan untuk memperkasakan lagi negara-negara OIC dalam pelbagai bidang di mana Malaysia telah menerajuinya dengan izin Capacity Building Program for OIC Countries. Program ini telah dapat membantu negara-negara OIC seperti Bangladesh, Sierra Leone dan Mauritania di dalam membangunkan sektor perladangan kelapa sawit, perikanan dan sektor petroleum. Di samping itu, Malaysia turut mengetuai penyelidikan pembangunan standard pharmaceutical dan pengeluaran vaksin yang bersesuaian untuk kegunaan negara-negara OIC. Selain itu, sebagai usaha berterusan untuk menggalakkan lagi pembangunan ekonomi di kalangan negara-negara OIC, Malaysia telah menganjurkan Forum Ekonomi Islam Sedunia atau World Islamic Economic Forum WIEF yang menjadi platform perbincangan dan networking kepada negara-negara OIC untuk memperkasakan sektor ekonomi bersama dalam melalui forum WIEF. Baru-baru ini kita telah adakan di London dan telah mendapat sambutan dan sokongan yang amat baik daripada semua ketua-ketua negara dan kerajaan terlibat. Sebelum itu, Tuan Ketua, saya ingin mengalu-alukan pemimpin masyarakat Kinabatangan yang dapat hadir bersama dalam Dewan pada hari ini. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana memberi penjelasan berkaitan dengan sumbangan negara dan peranan negara dan pemimpin negara kita dalam OIC ini. Kita di semua pihak, saya yakin Tan Sri Di-Pertua senantiasa menyokong aktiviti-aktiviti OIC ini, terutama sekali sumbangan-sumbangan penting yang negara kita telah berikan dan boleh senantiasa berikan kepada OIC untuk meningkatkan lagi peranannya untuk membangun negara, untuk membangun umat ini di peringkat antarabangsa dengan kerjasama pihak-pihak yang lain dalam konteks untuk memastikan bahawa dunia kita ini dan agama kita ini sebagaimana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Maran adalah rahmat lil alamin, rahmat kepada seluruh makhluk termasuk rakyat kita dan seluruh dunianya. Tan Sri Yang Di-Pertua, sebagaimana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, kita telah memainkan peranan yang penting dalam OIC dalam beberapa hal. Malangnya sekarang ini kita melihat bahawa negara-negara besar dan penting OIC seperti Arab Saudi dan negara-negara Arab yang kaya itu, tumpuan mereka nampaknya hanyalah kepada memastikan supaya Iran lemah dan supaya Jeneral Sisi kekal kukuh dan kuat di kuditanya di Mesir itu. Oleh itu peranan Malaysia adalah lebih penting dan hari ini kita melihat dengan sokongan dan persetujuan semua pihak, saya fikir kita telah mempunyai seorang tetamu iaitu Khalid Mash'al daripada Hamas Palestin. Khalid Mash'al dan Hamas ini kita tahu dituduh oleh negara barat khususnya Amerika Syarikat dan pergerakannya Hamas sebagai pergerakan teroris yang tidak boleh diberi apa-apa bantuan. Tindakan kita untuk menjemput beliau itu kita anggap baik dan oleh itu bolehkah kita teruskan lagi usaha ini dengan Malaysia Wisma Putra secara resminya mengisytiharkan bahawa Hamas ini bukan satu gerakan
teroris, dan kita juga menggerakkan sikap kita ini di peringkat OIC supaya Malaysia dan OIC mengisytiharkan bahawa Hamas bukan gerakan teroris, dan oleh itu kita boleh secara terbuka menyokong gerakan-gerakan untuk membebaskan Palestin dan menjadikan Palestin benar-benar negara yang bebas di kalangan negara-negara dunia. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tumpat kerana mengakui bahawa hari ini kerajaan telah pun dapat menunjukkan bahawa sebagai sebuah kerajaan yang menjadi anggota OIC, kita bukan hanya melihat negara-negara yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi semata-mata seperti di Mesir ataupun di Iran, tetapi keutamaan juga kita berikan tumpuannya kepada Palestin. Sebab itu dalam kita menentukan supaya dunia mengetahui bahawa di Palestin ini mempunyai konflik yang berbeza, di mana kedudukan Palestin itu sendiri yang mempunyai dua kumpulan yang kukuh dan kuat di antara Fatah dan Hamasnya. Walaupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah pun menerima hakikat bahawa yang menguruskan Palestin itu diberikan kepada Fatah, tetapi dalam negara tersebut Hamas juga mempunyai satu kawasan yang mereka menguruskannya. Maka sebab itu kita tidak melihat sebagai sebuah kumpulan yang dianggap sebagai kumpulan teroris, tetapi beranggapan bahawa mereka adalah merupakan satu parti yang boleh kita berikan pengajaran mengikut apa yang selama ini, ataupun dengan izin Tuan Ketua, share our experience dengan mereka untuk menentukan supaya Hamas dan Fatah boleh bergabung, supaya mereka dapat akhirnya mengurus Palestin dengan lebih baik, secara aman dan damai. Itu yang kita mahukan. Sebab itu kita membawa mereka di sini untuk menunjukkan bahawa kita bukan hanya menyokong dari segi untuk membantu Palestin melalui multilateral seperti mesyuarat-mesyuarat OIC dan PBB, tetapi juga secara bilateralnya kita panggil dan jemput mereka di sini untuk mengajar, untuk memberi training dan sebagainya secara yang lebih baik untuk kepentingan bersama seperti yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Tumpat. Terima kasih. Lenggong. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Hakikatnya peranan Malaysia dalam OIC amat besar dan cukup berpengaruh dan diiktiraf oleh pelbagai negara Islam di seluruh dunia. Yang Pak Menteri sebut tentang pelbagai inisiatif yang dibuat oleh OIC dalam mempengaruhi pelbagai pihak untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi oleh negara anggota. Hari ini kehadiran ramai pemimpin luar, satu lagi pengiktirafan peranan Malaysia sempena dengan persidangan Agung UMNO yang dibuat. Saya nak tanya, apakah peranan Malaysia, strategi atau langkah yang dibuat oleh Malaysia bagi mempengaruhi negara dan kuasa-kuasa besar, Amerika, Perancis, China dan sebagainya, bagi membolehkan pandangan OIC, apa saja yang dibuat oleh OIC diterima oleh negara-negara besar ini. Kerana ini penting. Kerana kalau kita bawa ke dalam PBB, kuasa besar menolak, ia akan menyukarkan kita. Bagaimana peran? Apakah langkah dan strategi yang Malaysia buat untuk mempengaruhi negara-negara besar ini? Terima kasih. Terima kasih Muhammad Lenggong yang membangkitkan soal bagaimana Malaysia untuk cuba mempengaruhi negara-negara besar seperti Amerika, China untuk membantu negara-negara anggota OIC yang mempunyai konflik dan juga negara-negara yang agak miskin yang menjadi anggota OIC. Kita telah pun membuktikan seperti jawapan saya yang asal tadi, bahawa beberapa insentif, beberapa program telah pun kita anjurkan. Yang saya katakan contohnya di Mauritania. Kita bangunkan Mauritania ini melalui menubuhkan National Oil Company mereka
kita menjemput mereka untuk bersama-sama dengan Petronas. Kita minta supaya pegawai mereka dapat kita berikan training melalui Petronas. Kita bangunkan juga Bangladesh dalam segi training untuk projek-projek perikanan. Kita berikan Sierra Leone contohnya, projek membangunkan kelapa sawit di Sierra Leone. Itu semua adalah untuk menjadi contoh kepada negara-negara besar bahawa kalau mereka dapat membantu negara-negara kecil ini, maka dapat mengurangkan konflik-konflik yang ada dalam negara-negara tersebut. Jadi kita sebagai sebuah negara yang kecil ini, kita tidak boleh semata-mata nak melaungkan dalam mesyuarat multilateral. Yang kita hanya buat adalah nak membuktikan bahawa sebagai contoh, kita bangunkan Sierra Leone, akhirnya dapat mengurangkan konflik di antara rakyat yang ada di sana. Apabila kita dapat membangunkan negara itu dengan membangunkan ladang kelapa sawit di sana, maka inilah yang dapat memberikan satu tanggungjawab kepada negara-negara besar bahawa kalau nak membantu, itu salah satu caranya. Jadi bukan kita hanya membawa suara dalam mesyuarat-mesyuarat yang besar, tetapi juga membuktikan bahawa kemampuan kita dari segi capacity building untuk menentukan bahawa Malaysia adalah sebuah negara bukan hanya bercakap tetapi action oriented dalam dunia hari ini. Terima kasih banyak. Yang berhormat Datuk Haji Abdul Aziz bin Abdul Rahim balik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam satu Malaysia. Salam Perhimpunan Agung UMNO Malaysia yang akan menentukan masa depan negara dengan baik dan jayanya. Syabas. Salam pau. Baling berhikmat seluruh dunia. Kau senang dengar? Penuh insaf, tawaduk dan sopan. Soalan saya nombor 5. Yang berhormat Menteri, sila beri jawapan. Tan Sri Yang di-Pertua, sebelum itu saya ucap terima kasih kepada semua sekali tetamu-tetamu Parlimen dan kepada kawan-kawan kita yang sedang berpindah dalam banjir yang berlaku sekarang ini. Kita berdoa semuanya agar selamat. Dan tahniah kepada Baling yang menjadi wakil pergerakan puteri. Tan Sri dan Ketua, patutlah Rona puteri. Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM berfungsi bagi menjaga dan memelihara keselamatan, keamanan dan kedaulatan negara di zon maritim Malaysia serta menyelamat nyawa dan harta benda semasa kecemasan di laut. Dalam menangani isu keselamatan golongan nelayan luar, pantai dan juga laut dalam menangani isu keselamatan golongan nelayan luar pantai dan laut dalam serta untuk menghadapi ancaman lanun terutamanya di perairan Selat Melaka, agensi ini telah meningkatkan rondaan dan kawalan terutamanya di perairan negara yang menjadi lokasi panas berlakunya kes-kes jenayah di laut dengan mengoperasikan 7 sehingga 10 vessel setiap hari. Kita ada 5 wilayah maritim dan tiap-tiap wilayah kita ada 7 sehingga 10 vessel yang kita gerakkan untuk menjaga kedaulatan negara. Di samping itu, di perairan Selat Melaka, APMM mempunyai 9 buah radar yang dapat memantau dan menyalurkan maklumat berkenaan bot-bot yang mencurigakan kepada kapal bot APMM yang sedang meronda di perairan. Walau bagaimanapun terdapat di kawasan perairan Selat Melaka yang tidak diliputi oleh 9 buah radar yang dinyatakan tadi. Itu kerajaan bercadang untuk membina 2 buah stesen radar lagi, iaitu di Pulau Jarak dan Pulau Perak di bawah rancangan Malaysia kini bagi memantau kawasan yang tidak diliputi oleh 9 radar tersebut. Agensi Penguatkuasaan Maritim juga sentiasa menjalinkan kerjasama dengan agensi penguatkuasaan lain seperti Tentera Laut Diraja Malaysia, Jabatan Perikanan, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Laut dan juga Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam melaksanakan tugas dan peranan menjaga zon maritim Malaysia. Perbincangan secara berkala diadakan di antara agensi maritim pada setiap tahun yang bertujuan untuk mengeratkan hubungan
dan juga membuat perancangan operasi di laut. Di antara operasi yang dijalankan ialah operasi setia bersepadu, operasi Semadra Gagah yang melibatkan semua agensi maritim dalam membenteras pelakuan jenayah di perairan negara. APMM dan TLDM juga melaksanakan operasi bersama seperti mencegah aktiviti pelanunan di Selat Melaka dan juga Laut Cina Selatan. Mesyuarat jawatankuasa kerja di antara APM dan Jabatan Perikanan juga diadakan secara berterusan bagi membincangkan mengenai isu keselamatan nelayan, pencerobohan nelayan asing dan juga peningkatan ekonomi komuniti nelayan. Kerjasama yang mantap bersama agensi maritim yang lain serta peningkatan rondaan telah berjaya mengawal zon maritim Malaysia dari ancaman keselamatan maritim termasuklah rompakan dan juga pelanunan. Aling. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Pertama sekali saya nak ucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada kementerian dan tahniah kerana berterusan untuk menjaga keselamatan nelayan-nelayan kita di atas perairan. Kita semua sedia maklum 60% jumlah pengeluaran ikan Malaysia ni adalah sumbangan daripada nelayan-nelayan kita. Jadi saya di kesempatan ini saya nak bertanyakan kepada Yang Berhormat Menteri, apakah cara kaedah yang kita nak gunakan iaitu menjaga khazanah laut, iaitu nelayan, iaitu ikan, gas dan juga minyak. Kalau kita tengok zon eksklusif ekonomi EEZ dengan izin, bagaimana baru-baru ini di kawasan perairan kita kapal-kapalnya apabila mengejar, maritim mengejar, tinggalkan kapal kawan seorang lagi tinggal pergi mengejar dan balik, satu kapal rosak, kedua-duanya rosak sehingga sebulan baru berjumpa balik. Jadi ini semua tindakan-tindakan susulan. Apakah Kementerian Peka, kapal-kapal yang digunakan semuanya pun sudah lebih 40 sehingga 50 tahun, adakah pendekatan akan dilakukan untuk mengubah ataupun membeli kapal-kapal yang baru? Dan saya dengar jawapan tadi berkaitan dengan radar dah dijawab, dan integrasi di antara polis, tentera, khastam dan maritim dapat dilakukan. Soalan saya, soalan itu mukadimah. Adakah kerajaan bercadang untuk menyediakan latihan keselamatan khususnya kepada nelayan-nelayan kita dari sudut kecemasan atau peralatan keselamatan seperti pelampung, kit, pertolongan kecemasan khususnya bagi membantu nelayan-nelayan yang di saat perairan yang tidak menentu seperti ribut, ombak yang kuat, termasuklah lanun, dan ini manakah mereka pergi berbulan-bulan. Jadi saya nak tanya kepada Menteri, apakah tindakan susulan yang akan dibuat untuk menjaga keselamatan nelayan-nelayan kita yang begitu proaktif. Soalan kedua, apakah integrasi keselamatan ini yang dilakukan atau yang sudah yang akan dilakukan berkaitan dengan keselamatan mereka khususnya di atas perayaan di perairan Indonesia, Singapura dan Thailand. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Baling. Yang pertama sekali kita nak maklumkan Tan Sri, kawasan perairan kita begitu luas. Kita ada di Selat Melaka dan kita ada wilayah pantai timur, wilayah timur dan wilayah barat. Ini kawasan yang cukup luas dan kawasan kita sekarang ni dulu semasa kita memperkenalkan EEZ, kita tidak ada masalah. Tidak ada kehadiran Vietnam, Filipina dan juga China. Tetapi sekarang ni bila kita sudah bangunkan kawasan ini, kawasan yang penuh dengan minyak dan juga gas, terdapat tuntutan bertindih. Bertindih daripada pihak China, Vietnam dan juga Filipina, dan termasuk di bawah sini ialah Indonesia. Jadi tuntutan bertindih ini menyebabkan ada kehadiran kapal-kapal asing di kawasan yang mereka menuntut hak mereka, dan kita pun tunjukkan juga kehebatan kita bahawa ini adalah kawasan kita. Jadi itu yang pertama. Dan yang keduanya, kita tahu bahawa kawasan tertentu di laut kita ini adalah kawasan bukan saja kawasan panas kerana ada pelanunan, tetapi kawasan yang
sangat digemari oleh nelayan tempatan dan juga asing. Di sini tempat ikan berkumpul. Dan di sinilah yang selalu mereka ceroboh, terutamanya di perairan Pantai Timur, lebih kurang 100 batu nautika lebih daripada Tok Bali. Ini adalah kawasan yang cukup menarik, terutamanya bagi nelayan Vietnam. Jadi kawasan yang ini kita kena buat rondaan, boleh kata 24 jam untuk nak pastikan supaya kehadiran bot-bot asing ini dapat dikeluarkan. Walau bagaimanapun sudah pasti, sebab mereka ni macam merancang sesuatu. Di siang hari mereka berehat di perairan mereka, tapi bila senja menjelang mereka terus masuk kawasan kita dan berlakulah kejar-mengejar. Kalau dia masuk ramai, jadi kita pun kena kejar dan bermacam-macam yang berlaku di sana. Walaupun bagaimanapun mereka tahu bahawa kehadiran APMM ni telah mengurangkan aktiviti tangkapan oleh nelayan asing. Jadi usaha untuk mencegah nelayan asing ini diteruskan. Cumanya seperti yang Berhormat telah sebutkan, bot kita ni agak lama dan dia sama umur dengan bangunan parlimen. Bangunan parlimen kita sekarang berumur 50 tahun. Bangunan lama tu. Dan bot kita juga telah diperkenalkan sama dengan bangunan parlimen 50 tahun yang lalu. Jadi dia punya bot itu masih beroperasi tapi kurang hebat sebagaimana mula diperkenalkan, ya. Kurang laju lah. Dia contohnya kita boleh bergerak sampai 15 knot, tetapi bila dalam kelajuan yang tertinggi, bila kita tekan minyak habis mungkin tinggal 12 knot. Jadi macam tu. Jadi yang berlaku baru-baru ni ialah bila bot Vietnam bergerak 12 knot, bot kita yang mengejar tu tinggal 10 knot. Jadi ada jaraknya nampak, tapi kita tak dapat berbuat apa-apa kerana mereka lebih laju. Walaupun bot pintas kita ialah bot yang laju, yang mampu, yang boleh bergerak sampai 60 knot. Jadi kita boleh kejar. Tapi kita kena pertingkatkan bot ini untuk memastikan kalau sekiranya vessel kita tak sempat mengejar, kita akan menggunakan bot laju kita yang boleh kita berbuat demikian. Ini adalah kita menyediakan kekuatan kita itu diteruskan dari masa ke semasa. Berhubung dengan bagaimana kita nak bantu nelayan kita supaya sentiasa selamat kalau berada di laut. Kita tahu bahawa nelayan kita sekarang ni dah canggih, ya? Dah canggih. Mereka ada alat yang boleh mengesan ikan dan juga mereka ada alat yang boleh berkomunikasi dengan kita. Dan pernah 2-3 kali masa SAR dibuat, Search and Rescue, kita menggunakan peralatan daripada bot nelayan tadi untuk menghubungi pihak-pihak yang terdekat bagi menyelamatkan mana-mana bot kita yang mungkin hanyut dan sebagainya. Jadi dari segi persediaan demikian rupa, Malaysia orang kata sentiasa prihatin kepada usaha-usaha untuk menahan orang asing masuk, dan dalam masa yang sama kita nak pastikan supaya usaha-usaha ditingkatkan agar keselamatan nelayan kita terjamin. Tabaruk. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri, dan juga terima kasih Baling kerana membangkitkan soal maritim ini. Pertamanya tadi Yang Berhormat Menteri sebut bot kita, bot APMM ini umur 50 tahun dah. Kerajaan kita nak cuba lupuskan kereta yang berumur 12 tahun. Tapi rasanya 50 tahun ni boleh lupus lah. Ya, Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, kita maklum bahawa APMM kita, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia ini, sentiasa ada kerjasama dengan negara-negara lain. Iaitu antaranya dengan POLA, Polis Air Republik Indonesia. Ini Polis Air, Pola Air. Ini hebatnya Indonesia, dia ada bahasa dia, Tan Sri. Kalau rumah sakit bersalin itu rumah sakit korban lelaki, katanya. Dan perkataan yang selalu kita sebut mantan, katanya maksudnya mundar-mandir tanpa jawatan. Itu mantan. Okey, kerjasama dengan Polis Air Republik Indonesia ini memang dikatakan dapat menyelesaikan banyak masalah, terutamanya rompakan nelayan kita oleh lanun-lanun daripada negara Indonesia. Jadi saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, sejauh mana benarnya satu sumber yang mengatakan bahawa
Selain daripada mereka ini membantu kita menyelesaikan masalah lanun ini, ada kes-kes di mana mereka ini juga melindungi nelayan-nelayan mereka yang menceroboh ke dalam perairan negara kita ini, Malaysia ini. Yang keduanya saya nak tanya, pada 27 hari bulan 1 tahun 2013, Majlis Keselamatan Negara MKN telah memasuki satu MOU dengan satu badan di Indonesia yang bernama Bakor Kamla, iaitu Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia. Saya nak tahu apakah terma-terma MOU ini dan sejauh mana MOU ini berkesan untuk menyelesaikan masalah di lautan kita, terutama pada nelayan. Terima kasih. Yang pertama sekali, kita nak maklumkan bahawa usaha-usaha yang kita buat ni, kita buat dengan perancangan yang begitu teliti, di mana kita bekerjasama dengan jabatan-jabatan yang terlibat. Contohnya ialah LKM, mereka telah dibagi latihan berhubung dengan search and rescue. Jadi kalau sekiranya berlaku apa-apa, kita dapat selamatkan dengan cepat dan terus kita hantar ke rumah korban lelaki. Berhubung dengan tangkapan tu, nak tunjukkan bahawa usaha kita ini bukan kita bercakap saja, kita laksanakan, dan sejak 2008 sehingga 2013 kita telah tangkap bot nelayan asing yang kita telah tangkap adalah 508 biji. Ini termasuklah di antaranya 3 daripada Thailand, 33 bagi 2013, 3 daripada Thailand, 33 daripada Vietnam dan 25 daripada Indonesia. Dan kalau keseluruhan 2008 sampai 2013, 70 daripada Thailand, 263 daripada Vietnam, 164 daripada Indonesia, dan ada juga bot daripada Singapura, Brunei, Filipina yang kita tangkap. Dan jumlah denda yang telah kita kenakan kepada bot ini adalah sebanyak 222,136,000 yang telah kita kenakan kepada nelayan asing yang kita tangkap. Ini adalah menunjukkan bahawa usaha penangkapan dan juga usaha kerjasama dengan semua pihak berjalan terus. Berhubung dengan isi kandungan perjanjian ataupun perjanjian dengan pihak Indonesia, yang ini terdiri daripada pelbagai perkara, termasuklah iaitu kerjasama berhubung dengan jenayah di laut secara keseluruhan, iaitu bersempadan dengan Indonesia. Dan perjanjian ini yang dinama Bakor Kamla ini adalah merupakan kerjasama di antara kita dengan Jabatan Laut Indonesia. Pada dasarnya yang berhormat, berhubung dengan bot-bot yang lama, bot kalau ikut peraturan kehidupan dunia ni, bot kita boleh dilupuskan selepas 30 tahun. Tetapi bot kita oleh kerana di-maintain dengan baik, berjaya bertahan sehingga 50 tahun. Tetapi kenapa orang bertanya, kenapa APMM mempunyai bot umur 50 tahun? Jawapannya mudah. Selepas APM disetubuhkan, yang berhormat semua di parlimen ini, masa itu saya tidak ada di sini, telah menubuhkan APMM. Dan APM bila ditubuhkan, semua sekali bot daripada agensi-agensi yang terlibat dengan penguatkuasa menyerahkan bot mereka, dan sebagaimana biasa, bot yang mereka serah, bot yang sudah berumur, jadi umur tu ditambah lagi bila berada dengan APMM. Jadi sekarang ni usaha kita ialah nak pastikan supaya bot ini diganti secara berperingkat, agar kita tidak berada dalam keadaan di mana kita hanya pamerkan diri tapi kita tak boleh buat apa-apa. Kita nak pastikan supaya bila kita pamerkan diri, bukan saja kita menggerunkan musuh, sebagaimana Allah telah firmankan dalam Al-Quran, iaitu sediakanlah kelengkapan-kelengkapan untuk menggerunkan musuh, tetapi kita juga mampu untuk menghalang ataupun menghalau musuh daripada berada di perairan kita. Soalan nombor 6 tidak dapat dijawab secara lisan, memandangkan yang berhormat Ibu Barat tidak hadir dalam majelis musyawarah pada pagi ini. Yang berhormat Datuk Raimi bin Onggi Tenom. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua Tenom, mohon jawapan nombor 7.
Tan Sri dan Ketua, terima kasih Yang Berhormat Tenom. Sebahagian daripada penjimatan rasionalisasi subsidi berjumlah 1.1 bilion tahun ini dan 3.3 bilion tahun hadapan, jumlahnya 4.4 bilion, akan diberi secara terus dalam bentuk bantuan tunai dan sebahagian lagi akan digunakan untuk menampung pembiayaan program pembangunan kerajaan. Contohnya termasuk penyediaan peruntukan untuk perkhidmatan pendidikan dan kesihatan, pembangunan masyarakat di bandar dan luar bandar, serta menambah baik sistem pengangkutan awam. Dalam bajet 2014 misalnya, kerajaan akan membina 50 klinik Satu Malaysia yang baru, 30 klinik desa, menambah bekalan ubat dan peralatan perubatan serta menambah 6,800 jururawat baru. Ini menunjukkan sumber kewangan daripada penjimatan tersebut akan disalurkan ke arah meningkatkan kesihatan rakyat di bandar dan juga di luar bandar. Bagi mengurangkan bebanan golongan berpendapatan rendah dan sederhana rendah berikutan rasionalisasi subsidi, sebagaimana janji kerajaan, kita akan meningkatkan pemberian BRIM dalam bajet 2014. Pemberian BRIM kepada isi rumah berpendapatan bulanan 3,000 dan ke bawah ditingkatkan sebanyak 150 kepada RM650 bagi individu bujang berumur 21 tahun dan ke atas yang berpendapatan bulanan tidak melebihi 2,000, nilai BRIM dinaikkan kepada daripada 250 kepada 300. Buat pertama kalinya, BRIM diperluaskan kepada isi rumah berpendapatan bulanan di antara 3,000 hingga 4,000 dengan pemberian sebanyak RM450. Sebagai tambahan, semua penerima isi rumah BRIM akan diberi caruman insurans takaful berkelompok rakyat Satu Malaysia atau iBRIM bernilai RM50. Skim insurans ini dapat memberi perlindungan maksimum hingga RM30,000 kepada penerima BRIM sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal. Peruntukan sejumlah RM4.6 bilion akan disediakan untuk pemberian BRIM tersebut yang dijangka memanfaatkan 7.9 juta penerima. Kerajaan juga akan meneruskan bantuan persekolahan RM100. Jumlah dalam bajet 2014 RM540 juta kepada pelajar sekolah rendah dan menengah. Program voucher buku Satu Malaysia bernilai RM250 setiap pelajar. Dalam bajet 2014, jumlahnya RM325 juta serta subsidi kadar faedah daripada 4% kepada 1% bagi pinjaman tabung pendidikan tinggi nasional (PTPTN). Dalam bajet 2014 juga, kerajaan akan meneruskan usaha untuk memperkukuh dan menambah baik infrastruktur asas serta meningkatkan taraf hidup rakyat di luar bandar. Sekurang-kurangnya sejumlah RM4.1 bilion disediakan untuk berbagai program pembangunan luar bandar yang merangkumi projek dan pembangunan berikut, antaranya memperluaskan akses internet di sekolah terutama di kawasan luar bandar seluruh negara dengan peruntukan sejumlah RM168 juta, menambah 3 pusat transformasi luar bandar atau RTC di Sabah, Sarawak dan Negeri Sembilan, jadikan rumah jumlah keseluruhan RTC sebanyak 8 buah. Membaik pulih dan menaik taraf 437 km jaringan jalan luar bandar di seluruh negara dengan peruntukan sejumlah RM980 juta. Di samping itu, sebanyak RM500 juta disediakan bagi projek lebuh raya Pen Borneo. Melaksanakan program bekalan air bersih dan terawat kepada 8,000 unit rumah luar bandar dengan peruntukan sebanyak RM457 juta. Selain itu, sejumlah RM75 juta disediakan untuk membekal tangki air di Sarawak. Ini adalah contoh-contoh apabila kita merasionalisasikan subsidi, wangnya kita gunakan untuk pemberian tunai dan juga untuk pembangunan rakyat. Terima kasih. Tenom. Terima kasih Tan Sri Speaker dan juga terima kasih kepada Timbalan Menteri yang menjawab dengan begitu terperinci. Dan kita tahu bahawa hari ini kerajaan tujuan pengurangan subsidi yang dilakukan oleh pihak kerajaan kita adalah lebih kepada kepentingan rakyat dan juga negara kita. Dan pada hari ini Tan Sri Speaker, kita melihat rakyat
tidak berapa nampak berkenaan dengan pengurangan subsidi yang mana ianya dapat benar-benar memberi kesan kepada kehidupan mereka. Tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri menyatakan program bayaran tunai, program pembangunan yang saya lihat berkenaan dengan contoh tadi sebagai BRIM tadi, mungkin ini boleh menyelesaikan dalam masa jangka pendek. Dan soalnya hari ini Tan Sri Speaker, kita melihat juga kesan kepada beberapa perkara yang telah dinaikkan, dan saya kira ini satu perkara yang harus juga diberi perhatian oleh pihak kerajaan kita pada masa kini. Dan sebagai soalan tambahan Tan Sri Speaker, saya ingin tahu apakah metodologi yang digunakan pakai oleh pihak kerajaan kita yang dikatakan dapat mengurus defisit fisikal dan juga agihan subsidi kepada kumpulan sasar, sebagai contoh berusaha untuk meningkatkan punca pendapatan bulanan isi rumah. Dan adakah pihak kerajaan bersedia untuk menimbang satu tabung ataupun program peningkatan pendapatan sebagai satu langkah proaktif daripada pihak kerajaan untuk memastikan setiap rakyatnya berpendapatan tinggi sejajar dengan hasrat kerajaan untuk menjadi sebuah negara yang mempunyai pendapatan tinggi. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Tan Sri, Yang Berhormat Tenom, memang menjadi masalah kita kerana rakyat tak nampak segala subsidi yang diberi ini. Tetapi rakyat nampak bila ia ditarik. Ya. Ketika subsidi itu diberikan, mereka tidak perasan ada rupanya 34 sen setiap 1 kilo gula itu subsidi kerajaan. Tetapi apabila kita tarik, baru mereka perasan, baru kita semua yang termasuk yang dalam Dewan ini juga rupa-rupanya tahu, baru perasan 34 sen setiap gula yang kita gunakan selama ini ada subsidi. Masalah kita ialah cadangan untuk meletakkan cop subsidi itu di setiap tong gas misalnya. Bukan kita tak boleh letak sebenarnya, kita hasrat nak letak tampal subsidi di tong gas ini sebanyak RM21.40 misal. Begitulah lebih kurang, sepatutnya harga RM40 lebih, tapi sekarang ni cuma RM26 ya. Nak ditampal kat tong gas itu, masalahnya ialah harga gas itu turun naik. Jadi nilai subsidi itu berubah-ubah. Macam sekarang apabila kita tarik 30 sen subsidi petrol, 20 sen subsidi petrol sebelum ini, maka petrol naik 20 sen, diesel dan juga RON 95. Bukan kita tak nak letakkan di setiap kita punya Petronas Station dan lain-lain, bukan kita tak mahu, tapi harganya turun naik. Jika dulu 63 sen subsidi 1 liter RON 95, semalam 51 sen sebab minyak turun sikit. Jika dulu sebulan yang lepas, 2 bulan yang lepas 80 sen 1 liter subsidi diesel, semalam 71 sen. Jadi jumlahnya itu turun naik, itu yang jadi masalah untuk ditampal di mana-mana ya. Bukan kita tak nak tampal, kalau tampal tu bagus ya. Jadi rakyat semua sekali tahu, baik Kerajaan Barisan Nasional ni bagi mereka subsidi tepung, bagi subsidi minyak masak. Betul lah, kita bagi tentulah sebab kita baik, bukan? Apa dia? Boleh tanya lepas ni. Memang betul, Kerajaan Barisan Nasional adalah antara kerajaan paling baik dalam dunia. Betul, sir? Subsidi kita bagi, subsidi gula sebelum ni, subsidi tepung masih ada, subsidi minyak masak masih ada, subsidi diesel masih ada, subsidi RON 95 masih ada, subsidi PT-PTN ada, subsidi buku teks ada, banyak subsidi, ada puluhan subsidi. 46 Sekarang bukan bilion. perhimpunan UMNO ha? 46 bilion subsidi setahun. Dan subsidi petroleum saja 24.8 bilion setahun. Atau 2,000 juta sebulan subsidi petroleum itu ya. Masuk poket. Banyak masuk poket rakyat, untung ya, masuk poket rakyat ya. Okey. Yang Berhormat Tenom juga bertanya tentang punca pendapatan isu rumah yang patut ditingkatkan. Saya kira usaha untuk menjadikan rakyat kita ini sebagai bangsa usahawan adalah satu usaha yang baik.
untuk kali pertama dalam mana-mana ucapan bajet, seorang Menteri Kewangan menyebut untuk menjadikan negara ini sebagai entrepreneurial nation ataupun negara yang berteraskan keusahawanan. Dan banyak usaha-usaha kita yang dibuat ke arah itu. Saya kira untuk mendapatkan pendapatan rakyat ini tidak cukup dengan diberi subsidi dan juga BRIM sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Tenom tadi. Tentunya kaedah yang terbaik ialah untuk mengubah kehidupan mereka daripada makan gaji kepada berniaga sendiri, daripada menjual kepada pihak ketiga terus menjual terus segala barangan-barangan yang mereka usahakan. Terima kasih. Pokok sudah. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang menjawab soalan daripada Tenom. Ini soal isu subsidi, ya, subsidi segala macam subsidi yang disebut tadi. Apa yang penting yang perlu dilihat ialah semalam kenyataan yang dibuat oleh Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Aziz dengan kenaikan tarif elektrik ini, ya, kenaikan tarif elektrik. Saya lihat sama bila tarik subsidi harga minyak menyebabkan harga minyak akan naik. Kenaikan tarif elektrik ini memberikan kesan kepada inflasi, peningkatan kepada inflasi daripada 2.8 katanya kepada 3% akan berlaku, dan sudah tentu bermakna bahawa kenaikan ataupun pengurangan subsidi dan menyebabkan kenaikan harga minyak dan harga gula dan sebagainya akan juga turut memberikan kesan inflasi seperti yang telah pun berlaku sebelum ini. Jadi saya nak dapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan kenapa dalam isu tarif elektrik ini kita masih lagi memberikan subsidi kepada IPP umpamanya. IPP masih lagi mendapat subsidi dan membekalkan tenaga kepada tenaga TMB itu dengan harga yang mahal, lalu menyebabkan akhirnya TMB terpaksa menaikkan tarif elektrik kepada pengguna, dan sudah tentu bahawa dia akan memberikan kesan berantai khususnya kepada sektor industri. Apabila production mereka meningkat, kos mereka meningkat, maka akhirnya pengguna yang akan menanggung. Jadi sebab itu saya nak minta penjelasan kenapa kerajaan tidak berusaha untuk mencari jalan bagaimana nak mengurangkan subsidi kepada IPP, walaupun kerajaan selama ini menafikan penggunaan istilah subsidi kepada IPP. Itu sering disebut oleh Petronas, tetapi itulah hakikatnya kita membayar sejumlah yang sangat besar kepada IPP. Yang kedua, Tan Sri, saya nak tanya bahawa berapa banyak lagi subsidi-subsidi ini yang akan dikurangkan? Adakah kerajaan bersetuju seperti mana yang telah pun dicadangkan oleh makmal rasionalisasi subsidi? Jadi kalau bolehnya kerajaan mengumumkan kepada rakyat jangka-jangka waktu subsidi yang akan ditarik, dan sampai tempoh tahun berapa subsidi itu akan ditarik semua, seperti mana gula dah tak ada subsidi, supaya bagi saya bahawa rakyat tak terkejut. Kalau maknanya rakyat boleh mengatur kehidupan mereka itu nak adjust macam mana dia dalam keadaan soalan lah ni, supaya rakyat boleh mengadjust kehidupan mereka. Kalau tidak, nanti bahawa dia tak tahu dia nak belanja, dia nak masa depan dia dan sebagainya susah sebab tiba-tiba akan naik. Jadi akan lari dia punya bajet dan sebagainya. Jadi saya nak minta penjelasan, iaitu berapa banyak lagi subsidi, apa jenis-jenis subsidi yang akan ditarik, khususnya yang seperti yang dicadangkan oleh makmal rasionalisasi subsidi, dan jangka waktu tahun bila, maknanya lepas ni tak ada subsidi ni, subsidi minyaknya, subsidi minyak masak dan sebagainya, bila yang akan ditarik kesemuanya. Terima kasih. Tahniah diberi jawatan Ketua Penerangan walaupun kalah. Sama jawatan. Rakan sejawat lah. Tuan Tan Sri Yang di-Pertua, kalau kita menarik balik segala subsidi, saya pernah buat kenyataan di sini, 46 bilion itu, maka defisit kerajaan persekutuan boleh selesai dalam masa setahun. Tetapi kita tidak mahu menyelesaikan defisit itu dalam masa setahun. Kita ingin bajet berimbang sehingga pada tahun 2020. Itu sebab defisit kita kurangkan secara
beransur-ansur 4% tahun ini, 3.5% tahun depan, 3% 2015 sehingga pada tahun 2020 baru 0% ataupun defisit kosong dan bajet kita berimbang. Itu apa yang nak dibuat oleh kerajaan sekarang. Tetapi defisit ini bukan hanya dengan kaedah menarik subsidi. Pengurangan defisit ini boleh juga dengan mengurangkan perbelanjaan mengurus, dengan mengurangkan perbelanjaan pembangunan atau menambah pendapatan negara. Dan kita tahu punca pendapatan negara itu antaranya daripada cukai yang dikutip oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri, daripada cukai yang dikutip oleh kastam, dan juga daripada cukai-cukai petroleum yang kita perolehi, dan juga segala apa yang diberikan oleh Petronas kepada kerajaan. Hampir lebih kurang 30% daripada pendapatan kerajaan disumbangkan oleh Petronas, dan pendapatan Petronas yang disumbangkan itu separuh daripadanya adalah daripada usaha-usaha keluar negara. Tiba-tibalah kita katakan satu senario berlaku bahawa Petronas dapat menambah lagi keuntungan yang berlipat kali ganda di luar negara dan memberikan kita pendapatan yang berlipat kali ganda, maka kita mungkin tidak perlu kurangkan subsidi untuk kita mengurangkan defisit. Itu adalah perkara-perkara logik yang kita boleh laksanakan. Namun begitu, soalan yang berhormat Prof. itu, kita belum dapat kepastian menentukan bulan depan begitu, bulan satu lagi begini. Ya, tidak dapat dilaksanakan perkara itu. Kita juga melihat kepada suasana semasa. Tiba-tibalah harga minyak daripada 100 lebih kurang USD satu tong sekarang ini, tiba-tiba turun jadi 60 ataupun 50 USD satu tong. Manalah tahu ada lambakan minyak di dunia, tiba-tiba kita jumpa banyak lagi minyak di merata tempat. Maka tanggungan kerajaan 24.8 bilion setahun itu tidak ada untuk subsidi RON 95 dan juga petrol apabila rendah. Sebagai contoh, saya dah sebut tadi, sebelum ini 63 sen tanggungan subsidi 1 liter RON 95. Baru ini apabila harga minyak turun, tanggungan subsidi 51 sen. Dan 80 sen diesel apabila turun 71 sen. Jadi kita dapat penjimatan daripada turun harga minyak itu kerana tanggungan subsidi kita juga jimat. Ya, apabila tanggungan jimat, kita tidak perlu mengurangkan subsidi kepada perkara yang saya sebut tadi. Mengenai tarif elektrik ini, dia dibincangkan lagi. Ya. Kita dah menyatakan pada 2014 apabila press tanya saya sebelum ini, media bertanya saya, apa pandangan ni, kata ada cadangan untuk menaikkan tarif elektrik. Saya kata kalau harga minyak turun, sepatutnya tarif elektrik ini tidak perlu dinaikkan. Tapi pada ketika itu pandangan peribadi saya sebagai orang yang juga prihatin kepada kenaikan harga-harga ini. Saya dah berbincang semalam dengan Menteri Kewangan 2 yang juga bincang dengan Menteri Kewangan 1. Kita akan buat lagi pengumuman-pengumuman tertentu mudah-mudahan. Ya, kita juga ingin mendengar apa pandangan rakyat tentang tarif elektrik ini. Setakat ini tak ada satu pun yang positif. Kita akan fikirkanlah bagaimana, ya. Terima kasih. Menteri, celah boleh? Boleh celah boleh? Tak boleh? Yang berhormat Tuan Idris bin Haji Ahmad, Bukit Gantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mengalukan merhati daripada Wakil Wanita Keadilan Melaka. Sana sini terdapat lipan soalan saya nombor 8. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gantang. Tan Sri Yang Dipertua, Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM melaksanakan program JCOF bertujuan untuk memastikan murid sekolah rendah khatam Al-Quran menguasai bacaan dan tulisan Jawi, menguasai asas bahasa Arab dan mampu menunaikan solat dengan sempurna. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2005 hingga sekarang. Maklumat utama program ini adalah untuk menyokong memantapkan keupayaan murid dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Sejak dilaksanakan sehingga ini, pelaksanaan program JCOF telah menunjukkan kejayaan yang amat menggalakkan.
Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkukuhkan sebelum pelaksanaannya diperluaskan ke sekolah menengah. Antara aspek utama yang perlu diberi penekanan dalam pelaksanaan JCOF adalah memastikan keperluan guru JCOF di peringkat rendah mencukupi. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Malaysia juga akan meneliti pelaporan kajian dan penyelidikan Universiti Kebangsaan Malaysia mengenai pemekasaan program JCOF dalam transformasi sistem pendidikan Islam di Malaysia. Sekian, terima kasih. Silakan, Bukit Gandang. Terima kasih kepada Tan Sri dan terima kasih kepada Menteri. Memang program JCOF ini satu program yang baik untuk memperkasakan Jawi, Quran, Arab dan Fardu Ain. Malangnya ketika JCOF diperkenalkan, salah satunya ialah untuk memperkenalkan dan memperkasakan tulisan Jawi. Tiba-tiba Kementerian Pendidikan melalui satu logo barunya yang kita boleh lihat di dalam logo rasmi Kementerian Pendidikan yang menyalahi dari segi ilmu tulisan Jawi, iaitu berkenaan dengan alif, huruf alif yang melambangkan insan. Okeylah, maknanya merujuk kepada alif. Yang kedua, ilmu. Ilmu itu dia sepatutnya ain, tapi direfer kepada soal alif. Dan iman merujuk kepada alif. Persoalannya, kenapa, atas dasar apa logo baru Kementerian Pendidikan yang menafsirkan alif sebagai makna ilmu, sedangkan ilmu pangkalnya ialah ain, bukan alif? Sebab itu soalan saya, adakah Kementerian Pendidikan merujuk kepada pakar-pakar JCOF di Kementerian Pendidikan, ataupun tak ada sangat daripada Kementerian Pendidikan? Saya rasa Kepung pun boleh menjadi penasihat sebenarnya. Sekian, terima kasih. Yang berhormat, dengan rendah hati dan tawaduk, saya tidak cukup pendalaman dalam bidang pendidikan Islam atau pendidikan agama, dan sekiranya diperlukan, jawapan bertulis akan diberikan. Sekian, terima kasih. Sila. Tadi yang berhormat Timbalan Menteri menyatakan salah satu pada halangan untuk melanjutkan JCOF pendidikan sekolah menengah ialah guru-guru. Saya tak yakin guru adalah satu halangan yang besar, kerana keluaran kita terlalu ramai. Anak-anak kita yang balik daripada Timur Tengah pun ramai, dan yang didik di Malaysia pun ramai. Pengajian Quran ini, pengalaman kita belajar bukan sekadar 1 jam, 1 hari boleh habis darjah 5, darjah 6, tetapi bertahun. Jadi apakah tidak boleh kita gunakan anak-anak yang balik pada Timur Tengah dan yang dididik di Fakulti Islam di universiti tempatan, kita ambil mereka, latih mereka untuk menjadi tenaga pengajar JCOF di sekolah-sekolah menengah? Itu soalan saya. Yang berhormat, saya rasa itulah ada satu cadangan. Jadi cadangan itu diterima dengan goodwill, dengan izin. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Tuan Rosman bin Isli, Labuan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Marilah ke Labuan berjalan-jalan. Soalan saya nombor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih. Yang berhormat Labuan, insya-Allah saya akan ke Labuan untuk berjalan-jalan.
Untuk maklumat ahli berhormat, perancangan kerajaan untuk meningkatkan jaringan jalan raya di seluruh negara, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan, dibuat berpandukan kepada Pelan Induk Pembangunan Rangkaian Lebuh Raya atau dikenali juga sebagai Highway Network Development Plan dengan izin atau singkatannya HNDP. Kajian HNDP bagi negeri Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan 2010 telah mengenal pasti berapa projek menaik taraf jalan sedia ada dan membina jalan baru di Labuan. Cadangan menaik taraf jalan terlibat ialah jalan Ranca-Ranca sepanjang 3.5 km, jalan Batu Arang sepanjang 3 km dan jalan Muhammad Saleh ke Pancur Hitam sepanjang 7 km. Manakala cadangan pembinaan projek jalan baru di Labuan pula ialah di jalan Pantai Tanjung Aru ke Kampung Nagalang sepanjang 5 km, Taman Pearl ke Ranca-Ranca 2.5 km dan Taman Tan Bun Hau ke Orchid Lake sepanjang 4.5 km. Sehubungan itu, Kementerian akan mengemukakan dan juga telah mengemukakan kepada unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri untuk kelulusan peruntukan dalam tempoh rolling plan akan datang. Walau bagaimanapun pelaksanaan projek-projek yang saya katakan tadi tertakluk kepada kelulusan daripada agensi pusat berkenaan. Terima kasih. Labuan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih Datuk Menteri atas jawapan tadi. Labuan mengucapkan terima kasih atas peruntukan yang telah diluluskan untuk jalan daripada Gersik Pintas ke lapangan terbang. Ianya adalah satu jalan yang diluluskan disebabkan walaupun tidak di dalam perancangan sebelum ini, disebabkan keperluan mendadak untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas dan untuk membolehkan pembukaan kawasan perindustrian untuk satu kawasan yang ada di sepanjang jalan itu. Buat pengetahuan Dewan dan Datuk Menteri, kekurangan kawasan perindustrian di Labuan ini sebenarnya jauh lebih besar daripada yang akan diselesaikan dengan pembinaan jalan yang ada itu. Dan ianya amat ketara sehinggalah kita memerlukan untuk membuat penambakan sedikit sebanyak laut di kawasan perindustrian di sebelah barat kawasan perindustrian Ranca-Ranca, dan ini akan memerlukan lagi jalan untuk dibina. Dan respon telah pun kita lihat dibuat oleh negara jiran, iaitu negara Brunei Darussalam, yang mana pada masa ini sedang membina mengadakan supply base dengan izin kerana mereka melihat peluang yang begitu besar apabila kontraktor-kontraktor ataupun service provider minyak dan gas yang bertapak di Labuan dan yang ingin datang ke Labuan disebabkan sudah mempunyai kontrak-kontrak kerja-kerja di kawasan laut Sarawak, Sabah dan Brunei, tidak mempunyai kawasan perindustrian yang cukup. List yang panjang telah diterima oleh Perbadanan Labuan permohonan untuk kawasan-kawasan perindustrian tersebut. Soalan saya, adakah respon yang seperti dulu itu dibuat lagi untuk memastikan Malaysia tidak rugi dengan peluang yang datang ini? Dan kadang-kadang peluang ini dia datang sekali, dan kalau respon tidak cukup cepat, dia akan hilang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Labuan, seperti mana saya kata maklumkan tadi, perancangan kita berasaskan pada Highway Network Development Plan, dan mengikut perancangan 2010 dulu kita telah berbincang dengan Kementerian Wilayah Persekutuan, termasuk juga dengan Majlis Perbandaran Labuan untuk mengenal pasti keutamaan senarai projek yang akan dilaksanakan. Keseluruhan projek yang telah kita kenal pasti untuk Labuan ini sebanyak 12 projek, iaitu 7 projek baru dan 5 projek naik taraf. Dan daripada situ, kalau Yang Berhormat Labuan mengatakan bahawa selain daripada projek yang telah dikenal pasti untuk mendapat kepentingan ataupun keutamaan tadi, kita boleh berbincang untuk memastikan bahawa perancangan yang dilaksanakan di Labuan itu akan selari dengan perancangan jalan
yang juga akan dilaksanakan. Jadi saya terbuka untuk bincang dengan Yang Berhormat Labuan, menentukan keutamaan dan melihat kembali kepada keutamaan berdasarkan perancangan di peringkat Labuan itu sendiri. Tapi asasnya ialah apa-apa perancangan yang kita kemukakan perlu mendapat kelulusan daripada EPU dan juga Menteri Kewangan dari segi peruntukan bajet dan sebagainya. Jadi sama-sama kita bergerak ke arah ini, dan kalau diluluskan peruntukan, maka kita akan laksanakan sebagaimana keutamaan yang telah diberikan oleh pihak Labuan dan untuk kita laksanakan secara bersama. Dan memang benar sebagaimana yang dikatakan tadi, kita telah siapkan 2 projek di Labuan untuk tahun ini dan satu lagi sedang ditender. Dan kalau ini dapat kita laksanakan seperti juga permintaan secara keutamaan yang ditetapkan Labuan, maka kita akan laksanakan sedemikian juga untuk projek yang akan datang. Terima kasih. Tan Sri, beri soalan tambahan. Soalan tambahan, Tan Sri. Yang Berhormat, sisi pertanyaan bagi jawapan lisan berakhir.